selaku Speaker Konvensyen Tahunan DAP Negeri Sembilan pada pagi ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Amiruddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan merangkap pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan. Bahagia Datuk Hashim, Datuk Haji Hashim yang mewakili Barisan Nasional Negeri Sembilan. Selamat datang. Berbahagia Datuk Yang Berhormat Datuk MK Ibrahim, pengurusi Parti Amanah Negara Negeri Sembilan merangkap Speaker DUN Negeri Sembilan. Dan berbahagia Datuk Morgan, pemangku pengurusi MIC Negeri Sembilan. Dan semua wakil-wakil daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, rakan-rakan parti-parti komponen, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, para perwakilan yang saya hormati, rakan-rakan media, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi. 各位同志们，各位党员代表，我们的记者朋友，大家早上好。首先欢迎大家出席我们的深州行动党党员代表大会第22届的常年大会。Saudara-saudari, Wanakem. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Harun yang sudi hadir bersama kita pada pagi ini. Dan saya amat menghargai komitmen beliau. Tak pernah beliau tidak hadir dalam konvensyen DAP Negeri Sembilan. Setiap kali apabila ada jemputan kepada beliau, sudah tentu beliau mengambil masa untuk menghadirkan diri untuk memberikan ucapan kepada para perwakilan kita. Tahun ini sebenarnya dah 2 kali, sebab pada bulan Februari lalu kita mengadakan konvensyen untuk tahun lepas. Sebab tahun lepas ada pilihan raya umum. Jadi untuk tahun 2023 pada pagi ini. Jadi tahun ini sudah 2 kali Yang Berhormat Datuk Menteri Besar hadir dalam konvensyen DAP kita. Saya ingin memulakan dengan ucapan tahniah kepada MB kita yang telah pun diberikan mandat sekali lagi dan telah diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia yang Ketua Besar Negeri Sembilan untuk terus menerajui kerajaan Negeri Sembilan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan buat penggal yang kedua. Ini merupakan satu penghargaan dan juga satu kepastian kepada sumbangan beliau untuk menerajui kerajaan negeri. Dan dalam pilihan raya negeri yang lalu, pada 12 Ogos yang lalu, kita sekali lagi telah berjaya membentuk kerajaan negeri. Dan sudah tentu kejayaan pada kali ini adalah atas kerjasama antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, di mana model kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan selepas pasca PRU ke-15 di peringkat persekutuan menunjukkan kejayaan yang begitu terselah di Negeri Sembilan. Malah kerjasama PN dan PH boleh dikatakan paling berjaya di Negeri Sembilan dari segi keputusan kita. Daripada 36 kerusi, gabungan PN dan PH menang 31 kerusi di Negeri Sembilan. Ini adalah satu rekod pencapaian yang boleh kita banggakan dan boleh kita tunjukkan bahawa model kerjasama ini boleh menjadi satu contoh kepada negeri-negeri lain di seluruh negara kita. 首先我们要感谢深州的选民们，还有感谢我们各位同志们，因为在2个月前的周选，大家再一次贡献，大家再一次努力，让我们能够第2次的组成州政府。那么在圣米兰州可以说，希望联盟和国政的这个合作模式产生了一个最好的成绩。在全国来说，6州州选，深州
的这个模式呢，产生一个最好的成绩，因为在36个州议席方面，我们赢了31个，这个可以说一个新的模式，也可以成为参考给予其他州属。所以我们希望这个合作呢，可以带来一个更繁荣、一个更进步的Sembilan州。PRN yang lalu ini merupakan satu eksperimen baru dalam hubungan politik dalam negara kita. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang mengandungi banyak parti dalam kedua-dua gabungan ini. Memang kita bertembung berpuluh tahun selama ini. Kalau antara dulu keadilan yang ditubuhkan pada tahun 1999 bertembung banyak dengan calon-calon UMNO, termasuk juga Amanah. DAP pula banyak bertembung dan berlawanan ataupun bertentang calon-calon Barisan Nasional daripada MCA dan MIC. Tetapi pada PRN yang lalu ini, kedua-dua gabungan tidak berlawan antara satu sama lain. Dan kita ada satu persefahaman di mana kita hanya meletakkan satu calon sahaja daripada kerajaan perpaduan di satu-satu kursi. Dan ini telah pun memberikan satu nafas baru ataupun satu semangat baru dalam kerjasama ini. Dan Negeri Sembilan telah menghasilkan satu rekod yang cukup baik. Malah kita dapat menubuhkan kerajaan negeri dengan majoriti lebih daripada 2/3. Dalam hubungan kerjasama ini, sudah tentu banyak tolak ansur perlu kita adakan. Dari segi pembahagian kursi, umpamanya, memang merupakan satu cabaran. Ada hujah-hujah daripada semua pihak, daripada semua gabungan. Namun akhirnya yang penting kita mencapai keputusan untuk bergerak ke hadapan. Ini kejayaan pertama apabila kita dapat mengutamakan pembahagian kursi. Walaupun dalam mana-mana pembahagian kursi, sudah tentu ada pihak yang tidak berpuas hati, ada parti yang mungkin tak gembira. Tetapi dalam satu semangat kerjasama, mesti ada prinsip yang perlu dipatuhi dan tolak ansur yang perlu kita angkat. Dan hasilnya kita dapat bekerjasama. Apabila kita dah menang membentuk kerajaan negeri, satu lagi cabaran yang sangat detail ialah bagaimana pembahagian kuasa dalam kerajaan. Namun begitu, kita lihat di Negeri Sembilan, walaupun kedua-dua gabungan ada kekuatan yang hampir sama, tetapi kita ada satu formula pembahagian yang dapat kita persetujui secara bersama. Semua parti kena bertolak ansur, kena mengambil satu langkah ke belakang untuk kita sama-sama mara ke hadapan. Dan itu yang telah pun berlaku dalam pembentukan kerajaan negeri di Negeri Sembilan. Dan sekali lagi saya ucapkan syabas kepada kebijaksanaan Yang Maha Berhormat Menteri Besar kita yang menguruskan satu hubungan kerajaan yang kompleks ini, yang merangkumi pelbagai parti. Tetapi apapun, pada hari ini dah lebih 2 bulan kerajaan negeri dibentuk, dan kita yakin dan kita dapat lihat kerajaan negeri berfungsi dengan baik dan berfungsi dengan lancar. Tak ada apa-apa tempoh percubaan. Kita mula sahaja kerajaan negeri dibentuk, seluruh jentera kerajaan negeri bergerak ke hadapan, bekerja dengan lancar sekali. Jadi ini adalah satu kesinambungan yang sangat baik, yang saya yakin bahawa akan membawa kepada kesejahteraan dan kemajuan Negeri Sembilan.
Apabila kita mempunyai kestabilan politik dan kesefahaman politik di peringkat tertinggi, jangan kita ada pergaduhan, pertelingkahan di kalangan parti-parti dalam kerajaan. Maka seluruh fokus kita ialah kepada pembangunan negara dan pembangunan negeri kita dan kesejahteraan hidup. Memang pada hari ini dunia menghadapi pelbagai cabaran, dan apabila dunia bergolak, dia akan memberikan kesan kepada kita. Dunia memang bergolak pada hari ini. Ada perang di antara Rusia dengan Ukraine. Ada perang di Timur Tengah yang menyebabkan pembunuhan begitu ramai di Palestin. Sudah tentu ini adalah satu pergolakan yang menggegarkan dunia. Dan apabila dunia bergolak, sudah tentu banyak negara juga terjejas, kerana ia akan memberikan kesan kepada rantaian bekalan. Itu sebabnya banyak makanan menghadapi kenaikan kos, kerana ada kesan kepada rantaian bekalan di seluruh dunia. Jadi itu akan mengakibatkan bahawa inflasi berlaku di sesuatu negara, kenaikan kos barangan, kenaikan kos kehidupan. Ini semua tentunya akan memberikan kesan kepada kelangsungan hidup rakyat. Jadi negara mesti menguruskan masalah-masalah ini dengan baik. Dalam Malaysia dan di Negeri Sembilan, yang paling penting kita mesti, yang pertamanya, tugas dan tanggungjawab kerajaan menjaga kesejahteraan rakyat. Kita perlu ada satu sistem dan dasar yang pastikan rakyat boleh meneruskan kehidupan mereka dengan menawarkan pelbagai perkhidmatan. Ada bantuan kepada golongan yang tidak mampu, yang memang banyak dilaksanakan di Negeri Sembilan, dasar-dasar kebajikan kita untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada golongan yang tersisih dan golongan miskin. Tetapi itu tak cukup. Kita mesti juga menyediakan persekitaran ekonomi yang baik supaya ekonomi kita dapat berkembang dan rakyat mempunyai pekerjaan yang baik dan mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Itu adalah tanggungjawab kerajaan yang sangat penting, mengimbangkan di antara kebajikan rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi. Kerana tanpa pertumbuhan ekonomi, rakyat tidak akan sejahtera, kerana kita tidak akan mendapat kehidupan yang lebih baik kalau ekonomi kita buruk. Tetapi di negara kita, khususnya di Negeri Sembilan, kita yakin dengan pimpinan kerajaan pada hari ini, kita dapat membawa pertumbuhan yang lebih baik. Pertumbuhan yang lebih baik sudah tentunya perlu dipacu melalui pelaburan daripada pihak swasta. Dan Negeri Sembilan ini sudah tentu amat-amat strategik dari segi lokasi dan amat mesra kepada pelabur. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri meluangkan banyak masa untuk berjumpa dengan pelabur, dengan syarikat-syarikat swasta, supaya mereka dapat memberikan fokus dan pelaburan di Negeri Sembilan. Dan ini sudah tentu adalah tugas yang mesti dipandu dan juga dibantu oleh seluruh jentera kerajaan negeri, terutamanya ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. 各位同志，我们在第15届全国大选过后，我们进入一个新的政治，在马来西亚有一个新的政治文化诞生。因为第15届大选过后，我们必定要跟国政合作。国政是我们领队的阵营，超过几十年。现在要合作，要组成政府，要确保这个政府能够运作，并不是一个简单的事情。但是在中央已经合作了，在中选举。 我们也产生了一个新的模式了，所以州政府也诞生了，州政府也成立了。所以未来几年，我们怎样辛苦都好，
一定要确保这个政府能够运作下去，能够管理好国家，管理好我们的州属。今天全球都面对问题，有很多的战争，有很多的风波，有很多地缘政治的影响，造成到全世界每一个国家都面对很多的挑战，包括西方也好，亚洲也好，都面对挑战。新加坡都面对困难，泰国都面对困难，每一个国家都面对困难。但是在马来西亚，我们最重要的就是现在目前我们的工作是民主行动党政府的一部分，我们最重要的确保这个政府能够稳定，这个政府能够好好的操作运作，来确保我们人民的生活受到保护，国家的经济能够成长，以合作的这个精神来带领国家。我刚刚从中国大陆回来，我昨晚才从上海回来马来西亚，过去几天到北京和上海访问，去北京出席代表马来西亚出席“一带一路”的高峰论坛，得到的兴趣是什么呢？得到的一个启发是什么呢？就是中国在全世界，在国际的舞台，要扮演一个领导的角色，就是要确保推动合作的精神。中国大陆，特别是中国国家主席习近平的，不停的强调，中国要跟全世界任何一个国家都准备合作，都准备双赢的这个局面，大家要连通，要联系，才确保一个更稳定的世界。就是说，今天的中国也要确保有一个合作的基础，合作的精神。虽然今天中国本身已经很强大，10多亿人口，自己的市场都够大了，但是中国的远见比较远，要看到的不单只是中国好。对习近平主席在“一带一路”开幕仪式的时候，有一句话，我非常的深入的去想一想。他说：“世界好，中国才好；中国好，世界更好。”代表什么呢？就是我们要看任何事情，不单只是看我们自己的出发点，也要看别人的出发点，要确保我们有一个双赢的一个想法。在任何的合作，任何的基础，我们必须要不搞对抗，搞合作。所以中国已经摆出这样的态度，肯定我们在发展中国家大受欢迎这个举动，这个立场。因为对我们来说，当我们合作，大家都有好处。当我们跟中国合作，中国好，马来西亚也好，因为有投资来，那么有旅客来，我们的经济才能够有更大的成长。Tuan-tuan dan puan-puan dan saudari-saudari, saudara-saudari sekalian. Tadi saya menyatakan bahawa beberapa hari yang lalu ini saya melawat negara China, baru balik malam semalam dari Shanghai. Saya menghadiri forum Belt and Road, di mana lebih 152 negara hadir dengan wakil mereka dan lebih 20 ketua kerajaan hadir. Dalam persidangan tersebut, apa yang saya dapat simpulkan ialah bahawa negara China melalui inisiatif Belt and Road ini mahu menjalinkan kerjasama dengan negara-negara lain. Mereka memahami bahawa dalam
cabaran geopolitik dunia pada hari ini. Mereka perlu memainkan peranan yang besar sebagai sebuah negara besar. Tetapi China memilih untuk bekerjasama dengan negara-negara lain melalui pembangunan ekonomi, melalui pembangunan infrastruktur, dan nak memastikan supaya lebih banyak kerjasama strategik dijalin antara negara-negara. Ini sesuatu pandangan dan juga pendirian yang konstruktif. Mereka tidak mahu memilih jalan untuk berkonflik dengan pihak lain, tetapi mahu bekerjasama dengan pihak lain. Ini sesuatu yang bagi saya adalah sesuatu yang konstruktif. Apabila kita bekerjasama, semua pihak akan mendapat manfaat. Kalau kita berkonflik, semua orang akan bersusah. Ini pengajaran kita daripada melihat apa yang berlaku di dunia kita. Apabila ada konflik, rakyat tidak akan ada keamanan. Di mana sahaja tempat yang ada peperangan, ada konflik bersenjata, maka rakyat di negara itu menjadi mangsa. Di negara kita, kita mesti belajar dan mesti menghargai bahawa negara kita mempunyai keamanan. Tetapi keamanan ini tak bolehlah kita ambil mudah. Keamanan yang kita kecapi pada hari ini mesti kita hargai dan pertahankan. Bagaimana kita dapat mempertahankan keamanan dalam masyarakat kita? Iaitu kita mesti memastikan politik kita tidak menuju ke arah ekstremisme. Iaitu kita mesti sama-sama membawa politik kesederhanaan, politik bekerjasama, politik perpaduan. Itulah yang telah pun kita laksanakan dalam kerangka kerajaan perpaduan pada hari ini. Ini sesuatu yang sangat penting bagi saya. Kita jangan lihat antara kita sebagai musuh. Memang dulu kita musuh politik, tapi itu pun kita mesti katakan musuh dalam konteks politik, tetapi bukannya musuh sesama manusia. Ini sesuatu yang mesti kita bawa. Musuh politik ini boleh jadi kawan politik. Politik ini tak ada kawan yang kekal, tak ada musuh yang kekal. Mana tahu Datuk Morgan pada hari ini boleh dengan diguna. Dulu selalu dalam media kami, surau kabar kami setiap hari lawan kenyataan, lawan ucapan. Hari ini Datuk Morgan dengan diguna boleh minum kopi sekali, tak ada masalah. Saya dengan Tok Mat duduk dalam jemaah menteri bersama. Datuk Sri Amiruddin Harun dengan Datuk Sri Jalal sama-sama dalam mesyuarat kabinet, mesyuarat ESCO. Jadi politik ini dia dinamik. Politik ini mesti kita pastikan dalam konteks negara kita. Kita masyarakat berbilang kaum. Dan Malaysia kita mengamalkan satu kehidupan yang harmoni. Kita jangan ada sifat bermusuhan, terutamanya dalam isu perkauman. Jangan ada sesekali ada semangat ataupun sentimen perkauman ini yang akan membawa kepada konflik di antara kaum. Ini sesuatu yang mesti kita hindarkan. Kerana kita dah lihat di merata tempat apabila konflik itu berlaku kerana ada sentimen ekstrim yang dibawa. Mungkin dari segi kaum ataupun sentimen agama yang dibawa untuk memusnahkan sesuatu masyarakat. Jadi mesti kita mengambil jalan sederhana. Itu yang sebabnya kita mengambil pendirian yang cukup tegas apabila ada satu parti yang suka mengkafirkan orang lain. Ini bukannya satu parti yang boleh memberikan contoh yang baik kepada penganut-penganut agama lain. Ini sesuatu yang mesti kita hindarkan. Dalam Malaysia
terutamanya di Negeri Sembilan, kita mempunyai kemasymukan dalam masyarakat kita. Semangat yang mesti kita bawa ialah sentiasa hormat menghormati. Kita menerima bahawa negara kita ada struktur masyarakatnya, ada kepelbagaian dalam kaum dan agama. Kebanyakan rakyat negara kita terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam yang merupakan majoriti dalam masyarakat kita. Tetapi pada masa yang sama kita ada juga kumpulan-kumpulan minoriti daripada kaum dan agama lain yang telah berpuluh tahun kita dapat hidup dengan baik, hidup dengan aman. Memang dalam sejarah kita pernah ada konflik, tetapi itu dijadikan sebagai pengajaran kepada kita supaya kita mesti membawa kepada satu masyarakat yang bekerjasama antara satu sama lain. Dan saya amat gembira pada hari ini bahawa di Negeri Sembilan kita dapat meyakinkan masyarakat kita bahawa parti-parti yang mendukung kerjasama ini diberikan mandat, baik Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional. Yang penting, saya yakin bahawa kedua-dua gabungan BN dan PH ini adalah gabungan yang ingin membawa kepada keharmonian dan kemasymukan masyarakat kita. Barisan Nasional dah lama menerajui kerajaan Negeri Sembilan. Pakatan Harapan perkara kedua, sekarang ini kita bersama. Sama-sama ada pengalaman. Yang paling penting dalam masyarakat kita mesti ialah hormat menghormati antara satu sama lain. Untuk Negeri Sembilan, di Dewan kita harmoni, di luar kita juga mempunyai masyarakat yang sangat harmoni. Dan ini saya harap dan saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebagai Ketua Kerajaan Negeri akan terus mentadbir dan menerajui Negeri Sembilan dengan adil, dengan satu sifat menghormati kepada semua kaum dan semua agama. Beliau sebagai Menteri Besar sudah tentu ada peranan besar dalam menyatu padukan rakyat. Rata-ratanya di Negeri Sembilan kita tak ada masalah. Negeri Sembilan ini mempunyai masyarakat berbilang kaum, berbilang budaya. Di Kuala Pilau umpamanya ada satu tokong yang sangat besar. Walaupun Kuala Pilau itu tak ramai Cina, tetapi tokong yang paling besar, tokong Cina yang paling besar di Negeri Sembilan bukannya di Seremban, bukannya di Rasah, tetapi sekarang ini berada di Kuala Pilau. Daerah yang Cinanya tak ramai, majoriti masyarakat Melayu, tetapi tokong yang paling besar berada di Kuala Pilau. Malah semalam saya tak sempat balik untuk pengarakan keagamaan di Kuala Pilau. Ini menunjukkan bahawa kesediaan kita, masyarakat kita untuk menghormati antara satu sama lain. Ini sesuatu yang sangat penting. Begitu juga kita di Negeri Sembilan mempunyai masyarakat kaum India yang sangat besar. Dari segi peratusan dalam sebuah negeri, Negeri Sembilan mempunyai peratusan masyarakat India yang paling tinggi di seluruh negara. Hampir 15% daripada masyarakat dalam negeri kita ialah daripada kaum India. Ini lebih tinggi daripada purata di peringkat kebangsaan. Jadi sudah tentu ada adat asam dia, ada budaya dia, ada cara hidup yang berlainan di kalangan jiran-jiran kita. Tetapi rata-ratanya kita boleh hidup dengan baik antara satu sama lain. Dan ini mesti kita tentukan dan kita pastikan ia terus berlangsung. 各位同志，我们在马来西亚民主行动党的斗争一路以来就是要确保我们要捍卫我们国家和社会的多元，我们的多元文化、多元宗教、多元色彩、多元语言，这个是我们基本的斗争的理念。在圣米兰州，我们可以说，我们看到神州的社会呢，其实是非常包容的。
所以今天我们这个政府一定要捍卫这个多元的色彩，捍卫这个社会的这个和谐。我说，在圣米兰州现在最大的神庙不是在芙蓉，是在瓜拉比拉。瓜拉比拉是马来这个族群比较多，华人很少，但是也可以有一所很大的神庙在瓜拉比拉。甚至昨晚好像往年这样，也是有大型的游行在瓜拉比拉的大街，这个都不是一个问题。所以我们一定要捍卫这种宗教的自由、社会的多元，大家的互相的尊重，这个才能够让我们圣米兰州继续发展而繁荣。Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, saya amat mengharapkan bahawa kita sama-sama memberikan fokus kepada pentadbiran dan juga kemajuan negeri kita. Kerana banyak potensi yang boleh kita maksimalkan untuk negeri Sudan. Apabila adanya kerjasama yang baik di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, banyak projek dapat dilaksanakan, banyak dasar ekonomi boleh kita realisasikan untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat. Dan yang paling penting ialah kepada pemimpin-pemimpin kita di semua peringkat, baik ahli parlimen, baik ahli Dewan Undangan Negeri, ahli majlis, ketua kampung, MPKK, semuanya mesti terus berusaha, terus bekerjasama. Jangan lupa bahawa mandat yang telah diberikan kepada semua adun-adun kita adalah satu tanggungjawab. Kita jangan lupa tanggungjawab kita kepada pengundi-pengundi kita. Jadi apabila kita diberikan amanah untuk menjadi wakil rakyat, buatlah kerja dengan sebaik-baiknya. Kerana anda akan dipantau, dinilai, dan yang paling penting, membawa bendera DAP dan Pakatan Harapan. Dan kita diberikan amanah untuk menjaga sumber kerajaan. Dan apabila diberikan amanah, kita mesti jaga sumber itu dengan baik. Menguruskan peruntukan kita dengan baik, dengan adil dan dengan integriti. Bukannya menggunakan kedudukan kita ataupun kuasa kita untuk memperkayakan diri. Saya terima kasih atas apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya rasa Yang Amat Berhormat mengesahkan sejak kita menjadi kerajaan 2018 sehingga hari ini, tak pernah sekalipun saya minta Menteri Besar luluskan apa-apa projek. Dia kata betul, kalau ada pelaporan yang datang genuine, projek mesti kita bantu untuk facilitate. Tetapi projek itu bukan projek sendiri. Saya tak buat bisnes. Bukan saja tak buat bisnes, malah tak pernah pun sekalipun kita minta tanah daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Seinci tanah pun kita tak pernah pohon. Tanah kampung pun tak pernah pohon. Ini yang sesuatu yang mesti kita jaga. Tapi Yang Amat Berhormat, saya kata, bukan saja pastikan saya tidak, yang lain-lain pun juga jangan. Kalau siapa-siapa datang minta tanah, jangan layan. Bagi tahu kepada saya. Sebab kita jangan pastikan bahawa amanah kita dalam kerajaan adalah untuk kita menguruskan negeri kita dengan baik. Itu yang kita selalu tekankan. Satu lagi yang saya selalu tekankan, yang komitmen kita. Saya telah menyatakan dasar DAP Negeri Sembilan dengan jelas apabila kita bentuk kerajaan pada tahun 2018. Semua pemimpin DAP, termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, ahli majlis, ahli exco, yang pertamanya apabila mereka berada dalam kerajaan, dia tak boleh sesekali memohon tanah daripada kerajaan negeri. Kita tak mahu menggunakan kedudukan kita demi kepentingan itu. Yang menjadi adun dan menjadi ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri juga tidak dibenarkan untuk meminta geraran untuk diri mereka. Itu yang merupakan dasar kita. Dan itu yang saya nak terangkan, bahawa DAP bukannya anti raja.
Ini banyak pihak nak cuba putar balikan bahawa kononnya DAP ni anti raja, anti raja-raja Melayu, tak nak terima geraran Datuk dan sebagainya. Dasar kita sangat jelas. Saya juga berharap dapat berkongsi dengan rakan-rakan kita daripada pimpinan Barisan Nasional, khususnya pimpinan UMNO. DAP tak pernah mengatakan bahawa kita menolak geraran. Cuma geraran itu kita nak rasa bahawa ia patut diberikan kepada orang-orang yang telah lama berkhidmat apabila mereka bersara daripada politik. Apabila mereka tidak lagi menjadi wakil rakyat. Apabila mereka telah berhenti memegang jawatan, kita rekomen kepada kerajaan negeri untuk diperkenankan oleh Tuanku sama ada mereka layak atau tidak untuk diberikan geraran. Jadi bukannya DAP menolak geraran, tetapi yang bezanya ialah kita mengambil satu dasar bahawa apabila mereka masih berkhidmat sebagai wakil rakyat, berkhidmat sebagai exco ataupun menteri, kita mengambil satu keputusan tidak meletakkan nama kita untuk dipertimbangkan. Itu adalah pendirian kita yang jelas. Contohnya apabila Lim Kee Siang telah pun bersara, dia tak menjadi ahli parlimen lagi. Memang kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan kepada Duli Amal Mulia dan Tuan Agong kerana memberikan geraran Tan Sri kepada Lim Kee Siang. Maka Lim Kee Siang ada geraran Tan Sri pada hari ini. Mengapa beliau terima? Sebab beliau telah bersara. Dan itu adalah pengiktirafan oleh istana kepada Lim Kee Siang atas sumbangan beliau kepada politik negara. Dah berpuluh tahun menjadi ahli parlimen. Jadi itu yang kita nak terangkan, bahawa Datuk Seri MB, kita ada 4 exco dalam kerajaan ini, tak payah pertimbangkan exco ini untuk Datuk. Ini saya terus terang cakap. Saya menteri pun saya tak payah tidak perlu dipertimbangkan. Jadi Tio boleh tunggu lama lagi. Kalau dia dah Datuk, tunggu dia sampai bersara dulu. Jangan jadi calon lah dia boleh dipertimbangkan lagi. Bukannya kita menolak atas pertimbangan Tuanku Syed, kita menjunjung kasih. Patut amat menjunjung kasih kepada Duli Amal Mulia dan Ketua Besar Nasdem atas pertimbangan Tuanku. Tetapi ini pendirian jelas kita dan kita harap ini dapat membawa satu budaya dan dapat kita teruskan. Sekali lagi saya menegaskan bahawa DAP tak pernah melawan ataupun mengambil satu pendirian anti raja. Tidak. Malah kita menjunjung institusi raja kita yang kita menghormati, yang kita rasa memang penting untuk menjadi payung kepada perpaduan dalam masyarakat kita. Jadi yang penting saya nak ingatkan, yang hari ini menjadi exco, termasuk diri saya menjadi menteri, yang menjadi exco, menjadi wakil rakyat, menjadi ahli majlis, kita mesti fokus kepada kerja kita. Mesti fokus kepada khidmat kita. Bukan ramai ada peluang seperti ini untuk berkhidmat. Apabila kita diberikan peluang untuk berkhidmat, berkhidmatlah dengan sebaik mungkin. Ini teguran dan juga peringatan saya sebagai Setiausaha Agung kepada semua wakil rakyat DAP, kepada semua orang yang memegang jawatan dalam kerajaan, termasuklah sebagai ahli majlis maupun sebagai ketua kampung. Berkhidmatlah dengan sebaik mungkin supaya ini dapat menjaga nama baik DAP dan pastikan rakyat terus menyokong kerajaan perpaduan pada hari ini. 所以最后，各位同志，我们大家一定要继续的努力，不要把我们在今天在政府的地位，让我们自己忘记了我们基本的这个责任。今天我们在政府，我们有这个机会来为国家、为人民服务，
是我们的福气，我们要珍惜。所以我们千万不能够把我们自己的权利让我们自己忘本。我们要确保我们好好的善用这个权利，来带给国家、带给社会一个更好的未来。这个就是行动党最重要的政治文化。所以我们千万要记得，在行动党里面，我们要自豪的就是，当我们参加民主行动党，我们成为行动党的人，我们有这个责任为社会贡献，为社会服务。如果我们以为参加行动党今天是执政党的一部分，我们可以得到个人的好处，大家做出错的选择，因为在行动党里面没有个人的好处的，没有私人的好处的。所以如果认为可以通过行动党在政府里面的地位，可以申请土地，可以申请这样那样，那么不好意思，我可以告诉你，行动党什么看头都没有。我们只有一个看头，我们的看头就是给你一个机会服务人民，因为你服务人民是你的福气，你有机会服务人民是你的福气，你有机会服务人民，当人民赞赏你的时候，这个就是你最大的这个福气和你的财富。所以希望各位，我们要确保我们了解为什么我们参与民主行动党。我们今天在政府里面有一个很大的责任，我们没有改变过我们基本的这个原则、基本的立场，但是肯定我们必须要懂得怎样做一个有效的执政党。肯定在这个过程，我们还是学习，大家一起学习，但是千万不能够放松，我们大家一起去努力。确保我们马来西亚有一个更好的未来。Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, wakil-wakil daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang memberikan sokongan, dan kita harap kerjasama ini terus berkekalan dan semoga atas semangat untuk bersama-sama ini kita dapat membawa Negeri Sembilan ke arah satu masa depan yang lebih cerah dan lebih sejahtera.